الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 218. Itu ni dia lembut sikit, ada lembut. Jadi Firaun lembut ke cakap. Siapa dia kata itu ni? Sebab apa dia tak kata itu ni? Keras, kan raja dia. Dia boleh kata itu ni. Hikmatlah antara rahsia kenapa ulama baca itu ni pada itu ni, antara keistimewaan huruf ya ni lembut sikit. Lembut sikit bunyi dengan hamzah, kan? Itu ni dalam istilah ilmu suara, dia kalau dengan hamzah ni dia macam sombong. Tapi sepatutnya Firaun ni sombong lah, sebab dia raja, kan? Tempat ni dia tak sombong. Sebab apa dia tak sombong? Sebab dia dimalukan. Dia dimalukan oleh kesombongan dia. Dia tak boleh nak lawan Musa. Jadi dia untuk selesaikan masalah, dia pun minta pembesar dia supaya bawa bukan syaitan yang bijak. Tapi dia cakap tu nampak malu Allah. Malu Allah. Bukti malu Allah, dia guna ya. Itu ni. Nah, kalau macam tu mu kena cari tukang sihir. Dia style tu. Dia tak cakap itu ni dah, tak sombong dah. Sebab dia banyak ciri-ciri ciri-ciri kelemahan dia. Dia duk bangga dengan raja dia, duk bangga dengan kehebatan dia, tapi tak boleh nak lawan Musa, anak akak dia. Gitu. Jadi antara hikmatlah yang dibincang oleh para ahli bahasa. Kenapa itu tu jadi itu. Nak dia tak lari makna itu uktu ni pun sebab ata kan? Ata uktu. Uktu. Cuma dia kena baca itu untuk kerana hikmat. Pertama ulama baca gitu, dia membuat putusan gitu. Yang kedua hikmat tu. Hikmat lembut Firaun tu pada tempat dan keadaan begini. وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِيتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا. ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin ya rabbal alamin. Baik, Waqala Fir'aun bersuara. Boleh kita terjemah qala ni Fir'aun memerintah, sebab raja kan. Qala ni qala raja dengan qala rakyat biasa tak sama. Jadi kita boleh terjemah mengikut situasi lah. Qala Fir'aun, dalam terjemah dia kata Fir'aun bertitah, berkata. Apa kata Fir'aun? Ituni bikulli sahirin alim. Datangkan wahai pembesar-pembesar. Tu ramai. Tu rujuk kepada penguasa lah yang di bawah dia, yang malak-malak dia panggil. Malak ni menteri-menteri lah. Itu ni, wahai menteri-menteri, bawa kepada aku apa yang Fir'aun nak. Bikulli sahir. Kulli sahir. Bukan sahir biasa. Sahir yang alim, yang paling bijak. Bukan sihir yang paling bijak. Dia zaman ni zaman orang yang hebat. Hebat dia kalau dia boleh mencipta, membuat orang lain tak boleh buat. Sihir-sihir ni dia boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat.
Tapi perbuatan dia itu bukan hakikat. Perbuatan itu atas helah. Helah. Sihir ni helah lah. Helah dia dengan ilmu-ilmu yang dia miliki yang orang lain tak boleh buat. Jadi ada yang standard dia biasa, orang boleh nampak, ada tak boleh nampak. Ada dari sudut kemahiran sihir dia. Jadi Firaun nak sahirin alim. Tukang sahir ni orang yang buat sihir, dia panggil sahir. Okey. Alim yang sangat mahir dalam buat sihir. Jadi pembesar-pembesar dia semua kerah rakyat cari sihir-sihir yang tukang sihir yang bijak-bijak seluruh negara Mesir ataupun sekitarnya, dan akan diberi tukang sihir ini akan diberi keistimewaan, bukan sekadar diberi upah, tapi dijadikan orang dia panggil muqarrabin, orang dekat, orang istimewa. Kalau boleh mengatasi Musa ni, dia dah kecup perut dah. Kecup perut ni dah rasa lemah dah. Bukti rasa lemah dia kata itu ni, tak cakap kasar dah cakap lembut dah. Itu ni, kan? Jadi dapatlah kupu tukang sihir. Tukang sihir ni dia panggil sahir. Kalau ramai dia panggil as-saharatu, ayat yang ke-80 tu. Falamma jaa as-saharatu, baca bagi depan as-saharatu tu fa'il pada jaa. Kenapa as-saharatu tu ada ta jaa? Kan? Sepatutnya jaat lah. Sesuai. Ada dua sebab. Pertama, as-saharatu tu plural daripada sahir. Sahir ni lelaki. Tukang sihir. Kalau perempuan sahirah, kan? Jadi saharatu ni ramai. Tukang sihir, dia ni para ahli sihir. Jadi saharatu jamak. Kalau jamak plural daripada sahir, dia kembali kepada plural. Dia kembali kepada asal sahir tu. Maknanya ja'a lah. Sesuai ja'a sahirun, ja'a as-saharatu. Satu lagi dari sudut kalimah, as-saharatu tu mu'annas. Ja'a muzakkar. Dari sudut kalimah tidaklah menepati sangat. Kenapa dia tak sebut ja'at? Sungai-sungai tepat ada ja'at, kan? Untuk maknanya bercanggahnya kaedah dengan penggunaan untuk menunjukkan tukang sihir ni memang dia bukan benar. Bercanggah tu makna tukang sihir ni bukan orang benar, bukan orang panggil apa? Perbuatan dia tu bukan perbuatan yang sebenar, dia adalah satu helah, satu silap mata yang menyebabkan orang tengok segala tali-tali tu jadi ular. Dah. Sebab tu dia bezakan ja'as saharatu. Bagi depan tu dia adalah subjek fa'il. Setelah ja'as saharatu ni, tukang sihir berkumpul ramai-ramai. Qala lahum Musa pun hati sama. Musa tanya, lahum tu tukang sihir. Musa bertanya kepada tukang sihir. Ataupun dia tidak bertanya ni, dia suruh terus. Alqu ma antum mulqun. Musa terus. Dalam ayat lain dia tanya, nak dulu ke aku dulu? Dalam ayat ni Musa suruh campak. Alqu ni fi'il amar. Wahai tukang sihir, engkau campakkanlah ma antum, apa yang ada bersama kamu, mulkun mulkun ni orang yang boleh campak. Tak nak campak, campaklah dengan sihir kamu. Ada gitu. Jadi bila Musa suruh campak, tukang sihir pun dia buat apa? Falamma alqaw, dia campak alqaw. Setelah mereka campak mana semua nampak ular ramai. Apa banyak ular macam-macam. Orang takut dah, mula takut dah. Apa kata Musa? Musa kata apa?
Qala Musa, Musa pun berkata dalam keadaan sindiran, taubih dia panggil. Taubih. Dia kata, majitum bihi sihra. Hak mu dak buat ni sihir ke? Dia tanya dalam keadaan, dah lah tukang sihir ni hebat-hebat, alim. Musa cakap gitu pula, majitum bihi sihra. Nah, kalau kita belajar ilmu bahasa, as-sihru tu dia tak baca bagi depan, baca bagi atas. Sihra, jitum as-sihra. Kan? Tapi kenapa baca bagi depan? Ini satu dia panggil ayat special. Ayat special. Macam mana specialnya? Dia kata, majitum bihi sihru. Wahai tukang sihir, apa yang kamu bawa ni sihir ke? As-sihru ni dia panggil khabar li mubtada' mahzuf. Ahuwa sihru? Dia sihir ke macam ni? Tali aku nampak ni, tak ada nampak pun. Orang lain nampak, Musa tak nampak pun. Musa tak nampak dia itu hidup. Musa nampak hakikat sebenar, tali je. Sihir ke gini? Jadi orang lain mungkin, orang biasa mungkin nampak ular, nampak apa. Tapi Musa tidak boleh disihirkan. Sehingga dia kata, awas sihir ke ni? Tali je aku nampak ni. Gitu. Jadi terperanjaklah tukang sihir. Macam mana Musa tahu ni? Hebat. Sebab ialah Nabi kan, nampak benda-benda tu. Apa kata Musa lepas pada tu? Innallaha sayubtiluh. Sungguh-sungguh Allah akan hapuskan. Yubtilu ni abtala yubtilu, menghapus, membatal, gitu. Innallaha sayubtilu. Sungguh Musa cakap sungguh-sungguh. Innallah, confirm Allah akan hapuskan ni. Ada kata gitu. Sayubtiluhu, akan yubtilu tu membatal, menghapus, hu tu sihir. Allah akan hapuskan sihir tu. Innallaha la yuslih. Itu ucapan Musa tu. Sesungguhnya Allah la yuslih, dia tidak memberi, tidak menolong. Yuslih ni tidak akan membantu menjadi baik amalal mufsidin, amal orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang pengkhianat. Pengkhianat ni mufsidin, pengkhianat, orang yang buat fasik. Orang tu rosak. Kalau mufsid itu dia dah rosak, dia menyebabkan orang lain rosak. Mufsid dia panggil. Kalau fasidin, dia rosak ikut dia rosak. Tapi masalahnya dia fasik dan mufsid. Dia rosak dan dia mempengaruhi orang rosak. Tukang sihir ni dia tak nama fasik, dia nama mufsid. Orang yang dinamakan mufsid, dia sendiri dah fasik. Jadi ini yang berlaku. Maknanya Allah batalkan. Maka sihir-sihir itu, ular-ular yang dinampak ular oleh orang ramai yang Musa tak nampak itu, yang Musa nampak asli itu, dimakan oleh ular-ular. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrim. Maknanya ayat ni Allah Allah membenarkan al-haqqa, kebenaran. Maknanya bi kalimatihi, dengan kalimah-kalimahnya, dengan firman-Nya. Walau karihal mujrimun, walaupun dibenci oleh orang-orang yang bersalah, mujrim, bersalah. Maknanya Allah minta Musa dalam ayat lain lah. Allah minta Musa campakkan tongkat dia dan menjadi ular yang amat besar yang memakan segala ular-ular tukang sihir. Gitu. Itu kisah ni dia tak ceritalah, hak tu di ayat-ayat lain, surah-surah lain dia ceritalah. Maka sihir, tukang sihir tu dia sujud lah. Dia tukang sihir beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Firaun menghukum dengan hukuman yang berat terhadap tukang sihir yang telah beriman. Dia tengok sebab sihir dia tu bukan sihir yang sebenar.
Ada satu benda yang dapat dalam hadis yang dibawa oleh Ibn Katsir. Dia kata siapa-siapa yang kena sihir, siapa-siapa yang kena sihir, dia boleh menghapuskan sihir itu dengan membaca ayatnya. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Dia ambil air kan, ambil air segelas ke satu bekah, baca ayat ni dan hembus ke dalam air itu, dan beri minum kepada orang yang disihir, insya-Allah akan hilang sihir itu. Disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Boleh rujuk ayat berkaitan dalam banyak surah. Ada surah Taha ayat 65, 66. Dalam surah A'raf ayat 116, dan juga dalam surah Taha ayat 67, 69. Banyak cerita pasal Firaun ni, banyak sihir-sihir. Okey, maknanya salah satu cara untuk kita rawat, boleh tuan-tuan ambil ayat ni, nak rawat orang yang kena sihir, membaca falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Maknanya kena fahamlah, ma ji'tum bihi as-sihr, hak kamu bawa bukan sihir lah, benda penipu je. Innallaha sayubtilu, Allah sungguh-sungguh Allah akan menghapuskannya, membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Baca sampai situlah satu ayat 81. Jadi hembus dalam air, dalam bekas, kemudian sapu ke muka ataupun beri minum pun tak apa. Dia sebut sini okey, kita tengok ayat ayat 82 tu, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Isu ni, kok mana pun benda batil ini, dia akan berakhir. Allah akan mendatangkan yuhiqqullahu al-haqqa ni, maknanya kita terima ahaqqa yuhiqqu, maknanya ihqaq. Ihqaq ni benda hak batil tu Allah cabut, Allah ganti dengan hak benar. Itu yuhiqqa, yuhiqqu, ahaqqa. Maknanya dia buang hak batil, dia letak hak hakikat, hak benar. Itu dipanggil yuhiqqu. Allah sendiri yuhiqqul haqqa, dia meletakkan kebenaran bi kalimatihi, dengan firman-Nya. Firman dia ni, kalimah ni makna dengan kun fayakun lah. Kun fayakun. Nah, walau karihal mujrimun, walaupun orang yang buat salah tu tak suka. Kariha, makruh, benci kariha ni. Okey, kita pergi ayat satu lagi. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum. Isu selepas pada ni dengan Firaun ni, lepas pada mereka kalah, kaum Nabi Musa tak ikut Musa semua,
tak ikut semua. Sebab dia takut sangat kepada Firaun ni. Firaun ni bukan main orang kata masuk penjara, bunuh terus. Kaum Nabi Musa ni masa Musa belum lahir kena bunuh dah kan. Firaun dengar akan datang seorang lelaki ni belum lahir lagi ni, akan datang seorang lelaki di kalangan Bani Israel di Mesir yang akan mengambil tapuk pemerintahan Firaun. Jadi apa dia punya penyelesaian? Dia perintahkan seluruh anak-anak lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel bunuh hidup-hidup. Lahir saja hapus, lahir semua anak lelaki. Gitu. Tu bukan penjara, bukan apa ni, bunuh habis. Dan dia biarkan mak dia depan kakak dia terlalu teruk azab. Lepas tu bila Nabi Musa, lepas kekalahan Nabi Musa menghapuskan sihir semua kali ni, Firaun buat lagi. Dia buat sekali lagi, dia bunuh anak-anak lagi. 2 kali. Setelah Nabi Musa sebelum Nabi Musa lahir dibunuh anak-anak kecil. Setelah Nabi Musa lahir nak buktikan dia ni ada kuasa walaupun dia tak ada kuasa dah. Dia bunuh juga anak-anak kecil. Jadi orang takutlah nak beriman, nak ikut Musa. Jadi apa yang berlaku di sini, kata Allah, fama amana li Musa, maka tidaklah beriman kepada Musa illa dzurriyyatun, kecuali zuriat daripada kaumnya. Beberapa zuriat. Zuriat ni maknanya hak awal-awal tu tak beriman, hak ujung-ujung je zuriat ni. Maknanya anak cucu apa kaum dia yang beriman. Hak mula-mula tak beriman, takut sangat. Kerana azab yang terlalu. Ala khaufin, beriman pun ala khaufin, dalam keadaan takut, min Firaun, daripada Firaun, wa malaihim, dan tentera. Malak di sini tentera-tentera ataupun para pembesar dia. Apa yang menakutkan dia? Ayyaftin, iaitu ayyaftinahum, bahawa yaftina ni makna fatina yaftin, fitnah ni dengan makna qatlu, mereka akan menyeksa, mereka akan bunuh dan menyeksa. Jadi disebabkan itu mereka tak ikut Nabi Musa alaihissalam. Secara zahir mungkinlah. Wa inna Fir'aun, ini Allah kata, wa inna Fir'aun, dan sungguh-sungguh Fir'aun itu la'alin. La'alin tu 2 kalimah tu. Lam taukid, alin, sombong, orang alim. Alim ni bukan alim, alin dengan nun. Alim, aliun, asalnya aliun, tinggi diri, sombong lah. Sesungguhnya Firaun tu seorang raja yang sombong dan tinggi diri. Fil ardi, ay fi ardi Mesir, di bumi Mesir pada waktu itu. Wa innahu laminal musrifin, dan dia juga sungguh-sungguh seorang yang benar-benar minal musrifin, orang yang tak kenal budi. Tak kenal budi ke? Musrif. Musrif ini orang bazir, membazir. Musrif, asrafa. Jadi kenapa kita terjemah tak kenal budi? Dia Allah beri nikmat besar, tapi dia derhaka pada Allah. Orang yang ada nikmat besar patutnya taat lebihlah pada Allah, tapi sombong, derhaka, jadi tak kenal budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Musa pun berkata kepada kaum dia yang beriman, in kuntum amantum billah, jika kamu benar-benar beriman dengan Allah, fa'alaihi, maka wajiblah, fa'ala tu wajib, maka wajiblah ke atas Allah sahaja, tawakkalu, hendaklah kamu bertawakal, in kuntum, jika kamu muslimin, orang benar-benar yang tunduk pada Allah. Muslimin di sini bukan orang Islam, muslimin orang yang tunduk pada Allah. Yalah, orang Islam pun dia muslim ni orang patuh. Kita nama Muslim, kita orang Islam, Muslimah, tapi perintah Allah tak patuh. Maknanya orang Muslim yang tidak ikut perintah Allah ni, dia kontra dengan nama dia, dengan gelaran dia, dengan agama dia. Agama Islam, tapi tak tunduk. Makna kalau di sudut bahasa tak boleh guna Muslim.
Muslim ni kena tunduk. Nah, tiba-tiba dia tak tunduk perintah Allah. Allah suruh semayang, dia tak semayang. Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Macam mana ni? Tidak Muslim ni. Tak, dari sudut bahasa. Dari sudut perkataan Muslim ni ialah orang yang aslama wajhahu lillah. Dia menyerahkan segala-galanya atas ketentuan Allah. Faqalu 'ala Allah, maka pengikut dia kata apa? Dalam ayat 5 tu. Faqalu, kaum Nabi Musa pun berkata, 'ala Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami berserah diri. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Wahai Tuhan kami, ni doa ni, doa kaum dia. Kita boleh pakai ni. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, kaum Nabi Musa pun berkata, setelah Nabi Musa minta supaya bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang tunduk pada Allah. Lalu kaum dia kata, 'alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami berserah diri. Rabbana, wahai Tuhan kami, ni doa kaum Nabi Musa yang beriman. La taj'alna, jangan engkau jadikan kami semua ini fitnatan, sebagai sasaran fitnah. Fitnah ni sasaran fitnah, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim, iaitu kaum Firaun lah, Firaun dan malaihim tu. Wa najjina, najjina tu doa juga tu. Najji fi amar, doa. Wa najjina, dan selamatkanlah kami dari azab orang-orang yang zalim birahmati. Najjina tu najah, an-najata minan nar kan. Najjina ni selamat dari azab. Selamatlah kami dari azab orang-orang yang zalim itu ya Allah, birahmatika, dengan rahmat engkau, minal qaumil kafirin, daripada kaum yang kufur engkau ini. Wallahu a'lam. Kita uji setakat tu. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan. InsyaAllah kita sambung besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sini Islam, kalau kita nak muslimin betul-betul, nak tunduk pada Islam, ujian berat. Kalau kita sekadar je, maka kita tidak diuji sangatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada umat Islam hari ini di negara kita, di dunia ini, dan diberi kemenangan dalam perjuangan-perjuangan mereka, khususnya di Palestin, di Gaza. InsyaAllah, salah sahabat kata, InsyaAllah dekat dah akan mencapai kemenangan umat Islam. Maka biarlah kita ini termasuk orang-orang yang berjaya seperti mana mereka berjaya. Jangan bila kita diisytiharkan kejayaan Palestin, tengok-tengok nama kita tak termasuk di kalangan orang yang bersama mereka pada sisi Allah. Jadi kalau kita tak bersama dengan kemenangan ini, kita takut kita tidak diterima Allah, sebab kita tidak membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan doa kita, infak kita dan usaha kita dalam apa bentuk itu dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.